Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Nama saya Fu. Full name is Fu Ui. One of the student from the Bachelor of Nursing in Saudi Arabia. Hari ini saya rasa sangat bangga sebab saya dibagi peluang untuk menguraikan secara ringkas sejarah kedatangan kaum Cina dan India di tanah Melayu dan apakah sumbangan mereka dalam proses kemerdekaan di tanah Melayu. Malaysia adalah satu negara yang mengandungi tiga bangsa besar iaitu Melayu, Cina dan India. First, biarlah saya menghuraikan secara ringkas kedatangan kaum Cina ke tanah Melayu. Berdasarkan SIDIC 2019, sejak abad ke-15, kedatangan Laksamana yang terkenal iaitu Laksamana Cheng Ho, perkahwinan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan Puteri Hang Lipo untuk mewujudkan hubungan ekonomi yang lebih erat antara tanah Melayu dengan China. Demikian wujudlah komuniti Baba dan Nyonya pada hari ini. Tetapi ketika masa itu, jumlah imigran kaum Cina yang berhijrah ke tanah Melayu tidak seramai abad ke-19, iaitu sekumpulan besar orang Cina tiba di Pulau Pinang atau Singapura. Kerajaan British juga menggalakkan kaum Cina berhijrah ke tanah Melayu pada awal abad ke-19 selepas perjanjian antara British dan Belanda bahawa pembahagian jajahan di Asia Tenggara iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Pada tahun 1850, ekonomi di China sangat tidak stabil. Aktiviti pertanian di China perlu dilakukan secara besar-besaran. Usaha peladangan di bukit terpaksa diratakan dan kejadian tersebut menyebabkan kebanjiran besar berlaku di banyak kawasan China. Bagi melemahkan ekonomi di China, orang British mengekspor banyak candu secara haram melalui pelabuhan selatan China sampai pemerintah China hilang kawalan. Pada awalnya, ekonomi China masih kukuh. Selepas berlakunya kejadian tersebut, wang perak yang diguna di China mengalir keluar ke negara Eropah. Kejadian ini menyebabkan ekonomi di China tersusut dan pengangguran antara rakyat berlaku. Ramai rakyat yang hidup dalam kesusahan. Mereka terpaksa menyara hidup dengan menjual hasilan pertanian dengan harga yang sangat rendah sambil mencari jalan untuk memuaskan ketagihan candu. Ketika masa itu, kerajaan China berusaha untuk menghentikan ketagihan candu di kalangan masyarakat. Tetapi pada ketika masa itu, kerajaan China menghadapi kegagalan dari segi mengawal dan menghentikan ketagihan candu. Tindakan pemerintah China merampas balik kotak-kotak candu daripada kapal milik orang Eropah dilihat sebagai tindakan pengisytihar peperangan. Oleh demikian, pemerintah China memilih cara diplomasi berdepan dengan kuasa Eropah yang bersenjata api yang lebih kuat. Disebabkan kejadian tersebut, wujudlah perjanjian Nanjing 1842 iaitu British,
dibagi kuasa kepada Hong Kong dan mengizinkan pendatang ataupun pendagang barat memasuki 5 pelabuhan di daerah selatan China. Disebabkan kedesakan ekonomi, pemberontakan Taiping yang berlaku pada tahun 1840 telah menyebabkan ramai orang tempatan yang mengorban, seramai 20 juta. Ramai orang Cina datang ke Tanah Melayu disebabkan British membuka kepeluangan pengambilan tenaga buruh dari China dengan gaji yang baik untuk memenuhi kekosongan tenaga buruh. Pekerja-pekerja di China datang ke Tanah Melayu sebagai pelopong timah. Habuan yang bagus ini dilihat sebagai insentif dan jaminan masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan tanah sendiri. Berdasarkan kepada Jelita 2019, kebanyakan pekerja China datang ke Tanah Melayu dengan cara hutang untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa kerajaan Manchu. Majikan sebagai ketua yang digelar sebagai tauke akan membayar kos pengangkutan untuk membawa pekerja yang sanggup datang ke Tanah Melayu, dan selepas mendapat keuntungan, pekerja China ini akan kembali ke tanah sendiri dan memulakan kehidupan baru selepas kontrak kerja menamat. Tanah Melayu pada masa itu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada pekerja China dibandingkan dengan tanah sendiri. Ramai etnik Cina ini meneruskan kehidupan di Tanah Melayu. Dia orang membangunkan keluargaan di Tanah Melayu dan juga membangunkan pendidikan di Tanah Melayu. Sifat yang rajin di golongan etnik Cina ini telah memajukan ekonomi Tanah Melayu dari segi bisnes. Selepas kemerdekaan diperolehi, pendatang Cina diberi status kewarganegaraan Malaysia. Demikian wujudlah orang Cina ini di Malaysia. Ini adalah bagaimana orang Cina datang ke Tanah Melayu. Yang seterusnya, izinkan saya menghuraikan secara ringkas bagaimana kedatangan kaum India ke Tanah Melayu. Sumber dari bahan bacaan STPM berdasar pada CMJAIS 2013, pedagang-pedagang India dan golongan Brahmin mengunjungi Tanah Melayu demi sebab untuk mendagang dan juga mahu mengembangkan agama Hindu dan Buddha di Tanah Melayu pada awal abad ke-15. Kemasukan buruh India ini ke Tanah Melayu secara ramai berlaku setelah Francis Light membuka Pulau Pinang pada tahun 1786. Ini menyebabkan perkembangan pertanian dagangan seperti getah dan kopi di Tanah Melayu. Pada tahun 1891 ke tahun 1931, jumlah orang India meningkat secara dadak. Kumpulannya dari India Selatan dan India Utara. Itu termasuklah etnik Tamil, Sikh, Malayali dan Telugu. Golongan buruh India juga menetap di Tanah Melayu seperti orang Cina selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Berdasarkan Hakim 2019, buruh India
dibawa masuk ke tanah Melayu dengan dua cara, iaitu sistem buruh kontrak dan sistem kanani. Dari sistem buruh kontrak, pemilik ladang akan membuat pesanan kepada seorang ejen untuk mendapatkan buruh-buruh India yang sudi datang ke tanah Melayu, dan mereka dikehendaki menandagi satu kontrak selama 5 tahun untuk bekerja sebagai buruh di ladang. Dengan gaji yang rendah, sebahagian gaji itu akan diserah kepada majikan untuk menyelesaikan tambang perjalanan ke tanah Melayu. Selain daripada itu, sistem kedua adalah sistem kanangi. Majikan akan menghantar seorang wakilan yang kita panggil sebagai kanangi kembali ke kampung halamannya, dan kanangi tersebut akan mengumpul saudara mara dan sahabatnya yang sudi datang bekerja serta berhijrah ke tanah Melayu. Segala perbelanjaan itu ditanggung oleh kanangi, wakilan itu. Melalui dua sistem inilah sistem yang penting bagaimana etnik India telah memasuki tanah Melayu dengan kumpulan yang besar. Tiga sebab utama yang menyebabkan etnik India berhijrah ke tanah Melayu, iaitu kehidupan yang sengsara dan miskin di negara sendiri menyebabkan kebuluran, dan ini mendorong etnik India sanggup bekerja dengan gaji yang rendah di tanah Melayu dan juga menikmati kehidupan yang lebih aman dan jamin. Selain daripada itu, bencana alam seperti kemarau menyebabkan masalah kebuluran dan wabak penyakit merabak. Ramai petani India terpaksa menggadai tanah sendiri untuk menyelesaikan hutang dan bayar cukai kepada kerajaan Inggris. Yang sebab ketiganya, sistem amalan kasta juga menyebabkan ramai orang India berhijrah ke tanah Melayu untuk memperbaiki maruah dan menjadi peladang getah di tanah Melayu yang semakin kembang dan maju pada era itu. Ini adalah tiga sebab utama kenapa etnik India berhijrah ke tanah Melayu. Berdasarkan sidik 2018, masyarakat Melayu ketika masa itu percaya kehidupan mereka yang bebas tanpa jadual. Masyarakat Melayu pada masa itu lebih daripada menjadi petani atau nelayan untuk membangunkan Malaya. Pada tahun 1953, British juga telah menghentikan penghijrahan orang luar ke tanah Melayu. Apabila tanah Melayu iaitu Malaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, orang India juga diberi taraf warga negara Malaysia sama seperti orang China. Tiga bangsa utama ini bersatu dan memajukan tanah Melayu dari bidang berlainan. Demikian wujudlah ekonomi tanah Melayu semakin kukuh menuju ke arah kemerdekaan. Selain daripada kejaya yang berlainan, tiga bangsa utama ini juga menukar bahasa masing-masing dan komunikasi dengan bahasa utama iaitu bahasa Melayu. Ini telah mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Pada pandangan saya, tanpa sejarah yang dahulu, saya sebagai seorang pelajar, saya sangat lemah dalam bidang sejarah.
Tapi saya sangat bangga dengan Bachelor of Nursing ini. Saya dibagi peluang untuk mengaji macam mana sejarah mengaji kembali dengan umur yang berlainan, pemikiran yang berlainan. Tanpa sejarah yang berlaku dari dahulu, tanpalah Malaysia pada hari ini. Sebagai anak Malaysia, saya sangat bangga dan tidak rasa malu memberitahu orang luar saya adalah anak Malaysia. Sebagai kaum Cina yang dapat menikmati hak sebagai orang Malaysia dengan dibagi peluang untuk belajar di sekolah kebangsaan dan menguasai pelbagai bahasa, serta dibagi peluang untuk hidup dengan pelbagai etnik iaitu kaum Melayu, kaum India serta kaum Cina. Saya berterima kasih kepada nenek moyang dan telah mencipta sejarah sejak dulu. Demikian wujudlah 3 kaum utama di negaraku. Sekian laporan saya. Terima kasih dan salam satu Malaysia.